Puteri Gunung Ledang dalam Sururatul Salatin hanya ada 2 muka surat. Tapi kalau kita baca satu versi yang kita baca berbeza dengan versi lain tertakluk kepada siapa penyelenggaranya. Contoh kita ada Sheila Bear, kita ada Samad Ahmad dan itu yang paling popular dah di Malaysia. Tapi kenapa dia berbeza? Sebenarnya perbezaan ini terjadi di zaman Sultan Melaka. Pada ketika itu memang raja menyuruh si pengarang untuk menulis satu cerita, dan bila Tun Sri Lanang tulis Sururatul Salatin memang ada satu naskah tu sahaja. Tapi dulu tak ada barang photostat, tak ada nak photostat, takkan nak rezo kat situ kan. Tapinya teks itu diperlukan oleh orang lain, terutamanya waktu itu penjajah. Ada beberapa teks yang penjajah nak budaya, kesenian, tapi teks agama penjajah tinggal dekat kita. Sebab tu kalau kita teks agama dekat Leiden atau dekat Museum British tak banyak. Tapi teks mengenai hikayat, culture, folklore memang banyak kat luar. Benda-benda tu penjajah nak kaji macam mana kita berfikir. Bila penjajah ke Melaka, macam mana dia nak ambil teks tu ialah dia bukan suruh Tun Sri Lanang tulis balik, tapi dia suruh orang lain tulis. Orang lain tu sebenarnya tak ada, dia tak genius. Tun Sri Lanang sangat genius. Orang lain tu tak genius, cuma dia ada satu kemahiran, iaitu kemahiran menulis. Dulu menulis ini adalah kemahiran. Tak semua orang boleh tulis, tak semua orang ada kertas, tak semua orang ada pen. Kertas sangat mahal ketika itu. Jadinya penjajah cari orang yang boleh menulis, dia suruh salin dengan memberikan upah, mungkin emas atau apa-apa. Bila dia salin, dia ikut pala tahu dia je lah. Memang dia salin, cuma kita tak tahu macam mana sikoh tak sikoh penyalin tu. Jadinya dia satu ikut perasaan peribadi dia. Yang kedua, contoh Puteri Gunung Ledang tadi di zaman, kenapa aku sebut Sultan Mahmud atau Sultan Mansur yang berlaku kat Puteri Gunung Ledang, dan dalam teks memang ada Sultan Mahmud dan Sultan Mansur. Itu adalah sebahagian daripada kajian akademik aku, tapi last kali aku jumpa ini Sultan Mahmud bukan Sultan Mansur. Ada beberapa sebab, tapi kenapa nama Sultan pun boleh bertukar? So jawapannya adalah sebab penyalin ketika itu serve Sultan yang ketika itu. Jadinya bila dia salin waktu Sultan Mahmud, dia salin lepas tu Sultan Mahmud dah mati, jadinya aku tak nama Sultan aku lah, so dia tukar Sultan Mansur Shah. Sebab tu bila kita baca teks-teks yang pelbagai versi, aku dapat 10 versi Sururatul Salatin dan aku tengok semua tu untuk cerita Puteri Gunung Ledang sahaja. Jadi semua ni lain. Ada yang bilangan dulang tu lain, lepas tu bilangan syarat tu berbeza. Nama Sultan pun boleh lain. Tapi dia ada satu konsistensi antara cerita-cerita tu, cerita tu memang tak lari. So Puteri Gunung Ledang memang gagal bernikah dengan Sultan Mansur / Sultan Mahmud lah. Semua 10 version yang aku kaji tu semuanya Hang Tuah tak dapat naik ke atas. Sebab mungkin pertamanya si penyalin bukan orang yang bijak dalam quotation lah, atau genius. So dia salin je, mungkin dia tukar nama Sultan, dan mungkin dia letak, kalau kita dah ada irama atau lagu-lagu waktu tu, dah ada pantun dalam tu, dah ada syair. Sebab ada setengah versi tak ada pantun, ada setengah versi ada pantun, tapi dalam cerita yang sama. Kenapa Hang Tuah walaupun dah tua, mungkin dah tua waktu tu atau ada benda mistik yang berlaku dekat pertengahan Gunung Ledang, dia tetap pergi juga sebab itu adalah arahan Sultan. Kita tahu macam mana Hang Tuah ni sangat taat kepada Sultan, dan apa-apa tindakan ataupun arahan yang Sultan buat dia akan laksanakan walaupun benda tu rasanya dia tahu benda tu salah.